Yang ni tak apa, link tak apa ni. Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita bersiaran lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini. Untuk makluman, program tuition online Perlis Mengaji telah memasuki fasa yang keempat setelah fasa yang pertama, kedua dan ketiga berjaya dilaksanakan dengan jayanya sebelum ini. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, channel Suara Sunnah serta kru channel Suara Sunnah bagi merealisasikan program ini. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan mengisi slot fiqah S102 Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM untuk masa pelajaran fiqh dengan yang bertajuk Al-Uqadiyah wa Syahadat. Saya Ustaz Yasmi bin Yahya, kalau lihat dalam skrin, nombor telefon 0164939397 daripada Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis. Nombor telefon ini saya berikan untuk kalau ada kemusykilan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan fiqh untuk nak berhubungi saya lepas ini. Okey. Seperti mana saya katakan tadi, insya-Allah saya akan bawa kepada tuan-tuan tajuk, kepada anak-anak semua tajuk Faslun fil al-Uqadiyah wa Syahadat. Kalau di dalam kitab buku teks, iaitu muka surat 324, dan kalau dalam e-book kalau siapa yang pernah download muat turunkan buku e-book, dia dalam muka surat 171. Dan kalau siapa yang tidak ada lagi buku e-book ataupun buku yang versi e-book ini, boleh download daripada link, minta maaf saya tak nampak di sini, iaitu http://t-iny.f606nz. Saya ulang, http://t-iny.f606nz. Ataupun kalau nak menggunakan QR code, ini ada QR code untuk link ini. Siapa yang hendak mendownload kitab Iqna'
iaitu yang digunakan untuk silibus STAM Fiqh, STAM S102, STAM Fiqh. Okey. Kita tengok kepada tajuk kita yang pada hari ini, iaitu Kitabul Al-Uqadiyah wa Syahadat. Kitab Al-Uqadiyah wa Syahadat iaitu ini merupakan antara tajuk-tajuk baru yang silibus 2020. Tajuk baru untuk silibus 2020, iaitu sebelum ini, iaitu pada tahun 99, pada tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, dia tak menggunakan tajuk ini. Ini merupakan tajuk baru. Dan untuk pengetahuan anak-anak semua, muqarrar, saya suka sebutkan muqarrar ataupun sukatan untuk STAM ini, iaitu yang pertama, kalau kita nak tengok apa yang kita perlu pelajari, Kitabut Talaq muqarrar. Pasal apa? Dalam STAM ini dia berbeza dengan tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 sampai 5 yang kita boleh katakan apa yang ada di dalam buku teks itulah sukatannya. Berbeza dengan STAM. STAM ini dia dalam satu buku teks, bukan semua kita perlu belajar. Dia ada tajuk-tajuk yang tertentu yang kita perlu yang belajar. Yang lain dia tak perlu, dia tak apa kita katakan dia tak akan masuk di dalam peperiksaan, dan yang tu bukan sukatan untuk tingkatan 6. Jadi kita tengok antara sukatan tingkatan 6 ini apa dia? Yang pertama, sukatan fiqh tingkatan 6, iaitu Kitabut Talaq, yang pelajar perlu mahir. Kitabut Talaq yang mengandungi dalam dia Aqsamut talaq, faslun fima yamlikuhu az-zawj min at-talaqat, faslun fi raj'ah, faslun fil 'idat, faslun fi radha'. Dalam kitab talak ni pasti akan ada satu soalan besar untuk ditanya. Seterusnya Kitabul Hudud. Dalam Kitabul Hudud dia ada beberapa pecahan hudud, itu hudud zina, hadduz zina, haddus syaribul muskir, haddus sariqah, haddul qita'ut tariq. Iaitu dalam kitab hudud dia ada had, hukuman hudud tentang zina, syaribul muskir minum arak, sariqah mencuri, dan seterusnya qita'ut tariq rompak. Dan seterusnya yang silibus yang apa ni, silibus sukatan yang lain, Kitabul Jihad dan Kitabus Said waz Zabaih. Dalam Kitabuz Said waz Zabaih hanya sukatannya hanya kepada al-udhiyah, korban, yang mana kita dah buat dah rancangan kita tuition kita sebelum ini. Dan seterusnya, dan tajuk yang terakhir untuk fiqh, Kitabul Aqdiyah Wasyahadat, iaitu Al-Aqdiyah Wasyahadat, iaitu kitab tentang kehakiman dan saksian. Itu antara kita katakan silibus-silibus tingkatan 6 yang perlu diambil perhatian oleh pelajar-pelajar, kerana yang ni yang akan dimasuk periksa. Ada satu lagi pecahan untuk fiqh, dia ada faraid. Faraid dia samalah dengan yang tahun-tahun lepas. Cumanya mungkin untuk tahun-tahun ke depan dia punya soalan faraid dia mungkin dia akan tanya nilai. Maksud dia dalam faraid ni dia akan, kalau sebelum ini kalau pelajar pernah melihat soalan faraid, dia hanya tanya tentang berapa pecahan yang berhak dapat kepada waris-waris, tapi kali ini mungkin dia akan tanya berapa ringgit ataupun berapa nilai yang dia akan dapat. Bukan hanya pecahan, dia akan tanya ringgit, duit dan sebagainya. Yang tu tentang silibus yang baru untuk tahun 2020, yang mana peperiksaan mungkin akan seperti mana yang kita sedia maklum pada tahun 2021 insya-Allah. Okey, kita masuk benda yang kita nak bincangkan pada tengah hari ini. Yang pertama, Kitabul Al-Uqadiyah Wasyahadat. Kitab Al-Aqdiyah Wasyahadat iaitu kitab tentang kehakiman dan persaksian. Iaitu kalau kita katakan tadi di dalam silibus kita Al-Aqdiyah, ya, syahadat ini tidak termasuk di dalam silibus. Kita akan bincangkan tentang Al-Aqdiyah. Ta'rifuha, pengertian dia. Al-Aqdiyah ini pengertian dia ada, iaitu lughatan
dia kata al-aqdiyah jam'ul qudha, iaitu jamak kepada perkataan qudha. Okey, bil mad kal baqa wal aqdiyah. Jadi yang ni al-aqdiyah ni benda ni yang ni tak penting, tak perlu nak hafal. Kita tengok di sini yang penting. Lughatan imda'u syai' wa ihkamuh, meletakkan, menghukumkan sesuatu dan meletakkan sesuatu dan menghukumkannya, menjalankan sesuatu dan menghukumkannya. Syar'an faslun khusumah bainal khasmaini fa aksar bi hukmillahi ta'ala, iaitu yang dikatakan pada faslun khusumah, memisahkan khusumah, pertelingkahan, bainal khasmaini, di antara dua orang yang bertelingkah ataupun dua orang yang bersengketa, fa aksar, ataupun lebih, bukan dua orang ataupun lebih, bihukmillahi ta'ala, dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, kehakiman yang menggunakan cara syariat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tu dinamakan al-qudha, qadi. Kalau kita katakan orang yang nak menjadikan hukum tu, yang tu nama dia qadi, tok kadi. Orang kata tok kadi tu bukan habuan nak menikah saja, tapi habuan nak menentukan hukum, yang tu qudha. Orang yang nak menjadikan hakim itu nama dia qadi. Bahasa Arab dia qadi, bahasa Melayu dia kadi, kan? Yang tu kita katakan segi bahasa. Jadi dua benda ni penting untuk dihafal. Pasal kita stamp, memang yang itulah kita katakan, dia kalau main pakai ingat saja, dia tak boleh. Dia mesti kok mana pun kena hafal. Okey. Syahadat ikhbaru syai' bilafzin khas. Syahadat ataupun syahadah, dia jamak kepada syahadah, perkataan jamak kepada syahadah, ikhbaru syai', khabar an syai', memberitahu tentang sesuatu, bilafzin khas, dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Ikhbaru syai' bilafz, ikhbaru an syai' bilafzil khas. Okey, dalil. Rasa fiqh mesti perlu dalil. Dia bukan kita akan pakai sebut saja, tapi dia perlu dalil. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anahkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu berhukum dengan di antara kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Fahkum bainahum bil qista, hukumlah di antara kamu dengan keadilan. Jadi yang tu dalilnya. Dalil kalau ikutlah nak hafal yang mana satu sudah membadai untuk jawab dalam peperiksaan. Dalil tak menjadi masalah, pendek saja. Fahkum bainahum bima fahkum bainahum bil qis, ataupun wa nahkum bainahum bima anzalallah. Dalil biasanya akan 2 markah. Soalan dia akan tanya takrif, dalil 4 markah. Kalau kita katakan takrif perlu kita ambil takrif yang syar'an, yang tu memang kena hafal. Takrif lughatan boleh jadi naik, kebanyakan kita katakan 80% tak naik untuk lughatan. Syar'an memang akan naik. Pasal di dalam kita katakan di dalam bab periksa, dalam hukum fiqh, dalam subjek fiqh, seperti mana kalau kita melihat daripada objektif pentaksiran, tujuan apa diperiksa, kita orang nak tanya di dalam fiqh ini, tujuannya nak tanya hukum hakam tentang takrif. Takrif itu takrif dari segi syarak, bukan takrif daripada segi lughatan. Kita tengok pula kepada seterusnya, hadis, dalil daripada hadis, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajran." Jika seorang hakim itu berijtihad, dia silap, dia nak tentukan hukum, lepas tu dia silap, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Tapi kalaulah dia hukum itu benar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Hakim ni, kalau dia tu kita kata, kalau orang buat silap ni dapat pahala ke tak? Hakim buat silap dapat pahala.
Kalau dia berijtihad, tiba-tiba ijtihad dia tu salah, dia dapat 1 pahala. Dia ijtihad dia tu betul, dia dapat 2 pahala. Di dalam nak menentukan sesuatu hukum, sesuatu kes, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain mengatakan bukan dekat 2 pahala. Kalau dia buat betul, dia mendapat asyarata ujur, 10 pahala. Okey, dalil ini perlu dihafal. Dalil hadis perlu ambil satu. Idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrani. Okey, wa qala an-Nawawi fi syarh al-Muslim. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, ajma'a al-muslimun ala anna al-hadith ya'ni fi sahihain fi al-hakim alim ahla lil hukmi in asaba falahu ajran bijtihadihi wa isabatihi, iaitu kata yang dimaksudkan dengan hakim itu hakim ahli ilmu, hakim yang memang mendapat tauliah, memang betul dia ni hakim. Bukanlah dia ni kira kita katakan dulu pun dia memang ada kelayakan menjadi hakim. Kalau dia tak ada kelayakan, tiba-tiba dia jadi hakim, yang tu betulkah salahkah, memang dia dosa. Dia ada kelayakan, dia masuk nak interview, daripada dia belajar, dia tak meniru, dia apa semua, daripada SPM dia, daripada apa semua, dia semua tak tiru, dia menggunakan jalan yang lurus, betul, okey. Tapi kalaulah dalam periksa pun dia tiru, masa dia dapat kerja dia bagi rasuah dan sebagainya, yang mana jawatan itu tak layak bagi dia, dia taklah dapat yang macam mana yang dikatakan ni, falahu ajran tak dapat, falahu ajrani pun dia tak dapat. Dia mesti hakim yang ahli ilmu, ahli hukum. In asaba, kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Pasal apa dia dapat 2 pahala? Ini penting sikit. Bil ijtihadihi wa isabati, kerana satu kerja dia duduk cari kebenaran, satu lagi dia mendapat kebenaran. Kalau dia salah, wa in akhta'a falahu ajrun fi ijtihad, maka dia dapat 1 pahala kerana ijtihad dia, bersungguh dia untuk mencari kebenaran. Kalau dia betul, dia dapat 2. 1 pasal dia bersungguh-sungguh nak cari kebenaran, 1 lagi memang dia betul. Yang kedua, kalau dia salah, dia dapat 1 pahala kerana dia bersungguh-sungguh nak cari kebenaran, tapi dia salah. Kita buat kerja sungguh-sungguh, kita tak dapat. Jadi dia dapat pasal hasil dia kerja tu. Amma man laisa bi ahli lil hukmi, adapun orang yang bukan ahli hukum, fala yahillu lahu an yahkum, maka tak halal bagi dia menghukum. Wa in hakama fala ajra lahu, kalau dia menghukum juga dia tak dapat pahala. Bal huwa asim, bahkan dia dapat dosa. Wala yanfis hukmuh, dan tidak dikira hukum dia buat hukum tak dikira, tak terpakai. Sawaun uwafiq lil haqqi am la, sama ada hukum yang dia buat itu menepati kebenaran ataupun tidak menepati kebenaran. Kerana jika dia menepati kebenaran, itu secara kebetulan, bukanlah keluar daripada asal syarak. Kita kata kebetulan saja. Kebetulan dia buat hukum, tiba-tiba memang hukum tu betul. Kebetulan saja, bukan pasal dia memang pandai untuk mengeluarkan hukuman itu. Fahuwa asin fi jami'i ahkami, dia tetap berdosa, bermaksiat di dalam kesemua hukum dia, sama ada hukum dia itu benar ataupun hukum dia itu salah. Itu ni katakan di sini. Okey, antara sebab orang yang hakim itu tidak mendapat pahala. Jadi dalil Al-Quran ada satu, dalil hadis ada satu. Kalau ditanya limadza idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajran, jawab dia apa dia? Li'anna bijtihadihi wa isabatihi wa in akhta'a falahu ajrun li'anna fi ijtihadihi fi talabil haqq. Yang tu je jawapan dia. Seterusnya hadis yang lain, hadis yang kedua, dalil yang kedua daripada hadis, iaitu hadis Nabi SAW, al-qudatu salasatun qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Okey,
فأما الذي في الجنة فرجل عرف حق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في حق ورجل قضى للناس على جهل. Iaitu dalil. Kalau dalil ini nampak panjang, tapi kalau rasa-rasa nak pendekkan dalil ini, kita nak habuan untuk nak jawab periksa saja, cukup jawab al-qudatu salasatun qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Cukup sampai dekat sini. Yang ni tak payah kita nak hafal. Kalau untuk peperiksaan, untuk nak dapat ilmu, cerita lain. Tapi kita tekan, kita target pada periksa yang tu. Iaitu dia kata hakim ni ada 3 jenis. Hakim ada 3 jenis. 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Yang ni kalau orang nak jadi hakim, fikir balik. 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Ustaz saya kata lu qadiyani finnar ni maksud dia qadiyan. Qadi polih tak masuk dia kata. Tapi qadiyan ni maksud dia 2 qadi. Okey. Fa ammal ladzi fil jannah, yang masuk dalam syurga itu seorang lelaki yang mengetahui kebenaran dan dia menghukum dengan kebenaran. Dan yang 2 yang tak masuk syurga itu siapa dia? Iaitu orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia tak menghukum di atas kebenaran. 1, dia tahu yang ni dia ni salah, tapi dia tak hukum kata dia tu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang menghukum seseorang lagi ala jahlin, atas ketidaktahuan dia. Dia tak tahu, tapi dia hukum juga. Ingat, qadhi ni contoh, dia ada 2 masuk syurga, 1 masuk neraka. Kita bila kita jadi qadhi, kita ingat yang ni bukan sekadar apa kita katakan, kita belajar fiqh ni bukan sekadar perintah untuk periksa, tapi sebagai untuk amalan kita juga. Kita kena ingat, kalau orang lantik kita jadi hakim apa-apa, kita pastikan kita tahu yang tu bidang kita, kita boleh menjadi hakim. Tapi kalau kita tak tahu atas bidang kita, kita jangan jadi hakim. Pasal kita akan menghukum orang atas kezaliman. Kita akan melakukan kezaliman kepada seseorang tu. Yang tu antara kita katakan yang kita boleh masuk dalam maksud pengajaran hadis ni. Okey, dari tak sini wal qadhi alladhi yunfid hukmuhu, qadhi yang dikira hukum dia yang pertama lah, yang masuk yang dikira hukum dia huwa al-awwal was-sani was-salis la i'tibar hukmuha, iaitu qadi yang pertama, qadi yang kita katakan yang tahu kebenaran, tapi yang tahu kebenaran dan menghukum cara kebenaran. Adapun yang kedua dan yang ketiga, hukumannya, hukum yang dia keluarkan tidak dikira. Okey, seterusnya wa tuwalliya qada fardun kifayah, melantik qadi itu merupakan fardu kifayah fi haqqis salihin, iaitu pada hak orang-orang saleh, lahu finnah, ya pada satu tempat. Amma tauliyatul imam, adapun melantik imam ke atas seseorang, li ahadihim fa fardu ain alaihi, maka fardu ain lah ke atasnya, fardu ain kepada orang yang menerimanya. Faman ta'ayyana alaihi fin nahiyah, kepada orang yang telah ditentukan pada satu tempat, lazima talabahu wa lazima qabuluhu, maka mesti kita ikuti, terima, dan mesti diikuti kata-kata dia. Kalau dah ditelantik dah dia, kena terima dia. Pasal kalau itu hak, apa ni kita katakan, hak kepada orang-orang yang soleh. Seterusnya, syurutul qadi, syarat-syarat nak lantik qadi, syarat-syarat nak lantik hakim. Dia kata sini, wala yajuzu wala yasihhu an yaliya al-qada alladhi huwa hakama bainan nas illa man istakmalat, ay bimakna ijtama'at fihi 14 khaslah. Tidak harus untuk nak lantik seseorang qadi, iaitu nak menghukum di kalangan manusia, orang ramai ni, melainkan telah mencapai sempurna 14 syarat. Nak jadi hakim kena ada 14 syarat. Zakar al-musannifu minha khaslatain ala dhaif wa sakata an khaslatain ala sahih. Telah disebutkan musannif ada dua
dua ciri-ciri yang dhaif dan dia diam tentang tu, wa khaslataini ala sahih, dan dua ciri-ciri yang sahih seperti mana yang kita akan ketahui. 14 syarat tu apa dia? Yang pertama, Islam. Yang ni kita kena, dia ada 14. Ingatlah sekurang-kurangnya untuk periksa 6. Ingat 6 tanpa ada huraian, 4 berserta dengan huraian. Maksud dia daripada 4 ada huraian, tambah lagi 2 yang tanpa huraian. Contoh dia kita katakan Islam. Kita nak hafal apa dia? Islam. Lepas tu bulugh. Islam, bulugh, aqal, zukuriyah, adalah. Lepas tu ma'rifatu ahkamil kitab. Yang tu 6. Okey, daripada 6 ni kita hafal 4 yang ada huraian dia. Contoh, Islam, fala tasahhu wilayah kafir walau ala kafir. Yang pertama, Islam. Huraian dia, tidak sah tidak sah wilayah perlantikan orang kafir walaupun ke atas orang kafir. Yang tu huraian dia. Jadi kalau macam tu huraian dia, kita katakan kalau soalan dia bayyin syurutul qadi, jawab macam tu. Kalau dia kata uskur syurutul qadi, sebut 6 tu ya. Tapi kalau dia katakan bayyin syurutul qadi, sekadar sebut yang huraian di belakang. Jelaskan syarat-syarat qadi. Jelaskan syarat-syarat qadi. Yang pertama, Islam, tidak sah melantik orang kafir walaupun ke atas orang kafir. Macam tu. Tapi kalau dia katakan sebutkan syarat-syarat qadi, kita sebut adalah Islam, baligh, aqal, zukuriyah, adalah, ma'rifati ahkamil kitab. Nah, jelas Okey. Itu yang pertama Islam, yang kedua bulugh, yang ketiga yang ketiga al-aqal. Fala tasahu wilayah ghair mukallaf li naqsihi, tidak sah melantik orang yang tidak berakal yang kerana dia ada kekurangan. Zukuriyah, lelaki. Fala tasahu wilayatul mar'ah, tak boleh kita nak lantik orang perempuan. Al-adalah, adil, iaitu bayanuha fi syahadat, orang itu yang mempunyai keadilan. Keadilan itu lawan dia kepada zalim, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seterusnya yang keenam, ma'rifatu ahkamil kitab, orang yang mengetahui hukum-hukum di dalam Al-Quran. Yang keenam tu dia pecah dua, ma'rifatu ahkamil kitab wa ma'rifatu ahkamis sunnah. Ada dua mengetahui hukum-hukum di dalam kitab dan mengetahui juga hukum-hukum di dalam sunnah. Dia tahu Quran, dia tahu tafsir Quran, dia tahu hukum-hukum di dalam sunnah ala tariqi ijtihad, dengan cara ijtihad. Wala yashtaritu, tidak disyaratkan hifzu ayatuha wala ahadithuha. Tak syaratlah orang yang ni dia kena hafal semua ayat-ayat Quran, semua hadis-hadis al-muta'alliqat biha min an zahril qalb, yang berkaitannya di dalam hati dia, tak perlu nak hafal. Cuma dia tahu makrifah, dia mengetahui, bukan syarat dia menghafal. Lepas tu dia kata kat sini, yang saya tandakan di sini, wal muradu an yu'rafa anwa'il ahkam allati hiya majalun nazar wa ijtihad. Dia kata dimaksudkan dia mengetahui jenis-jenis hukum, iaitu dalam kerangka dia perlu perhati, lihat, wal ijtihad, dan dia perlu benda-benda yang ijtihad, wahtirazu biha an mawa'id wal qasas fa min anwa'il kitab wa sunnah, apa semua ni. Dan dia kena berjaga-jaga daripada perbezaan-perbezaan itu. Jadi kalau kita katakan dalam jawapannya nanti, ma'rifati ahkamil kitab wa ma'rifati ahkamis sunnah. Ini syarat yang keenam. Seterusnya yang ketujuh, ma'rifati al-ijma' wa ikhtilaf, iaitu mengetahui ijma' dan khilaf. Mana satu hukum ni ijma', mana satu lagi hukum khilaf.
Nak jadi qadhi ni dia nak kena tahu. Dia kena tahu Al-Quran, dia kena tahu hadis, dia kena tahu ijma', dia kena tahu mana satu ijma', dia kena tahu mana satu khilaf. Seterusnya dia kata kat sini, qadiyatul kalamuhu annahu yashtaritu, apa yang disebutkan tadi seolah-olah dia disyaratkan mengetahui jami'i zalika, keseluruhan yang demikian itu. Walaysa muradan bal yakfi an yu'raf fil mas'alati allati yufti aw yuhkam fiha anna qawluhu la yukhalifu al-ijma'. Dia kata sini namun bukanlah dimaksudkan sedemikian. Laisa muradan, bukanlah kena tahu ke semua tu, tak, tapi memadai. Bal yakfi an yu'raf fi mas'alati allati yufti, bahkan cukuplah dia tahu masalah-masalah yang telah difatwakan ataupun yang dihukumkan padanya, dan perkataan itu tidak bercanggah dengan ijma'. Okey, amma bi ilmihi, adapun dengan ilmunya yang bertepatan dengan orang-orang yang terdahulu apa semua atas sangkaannya. Adapun masalah yang tidak disebutkan oleh orang-orang yang terdahulu, adapun yang timbul pada zaman dia, yang tu dia perlu dengan qiyas. Maksud dia hukum-hukum terdahulu dia tahu, tapi kalau hukum tu dia tak ada pada zaman sekarang ni, dia perlu menggunakan cara kaedah qiyas. Bukanlah dia kena tahu ke semua ni, tapi memadai dia mengetahui masalah-masalah yang telah difatwakan dulu. Taklah sampai kena tahu 100% tidak. Okey, seterusnya yang syarat yang ke-8, ma'rifatu turuq ijtihad. Dia tahu syarat yang ke-8 untuk jadi qadhi ni, dia tahu cara nak berijtihad. Cara macam mana nak berijtihad, macam mana nak berhukum tu. Al-muwasila ila madarakat al-ahkam syar'iyyah, iaitu untuk mencapai yang membawa kepada mendapat hukum-hukum syarak. Pasal bila dia nak menghukum sesuatu, dia bukannya, kita katakan, bukan ada sesetengah tu, bukan ada pada zaman dulu. Dia perlu cari hukum. Contoh, kita katakan contoh, apa hukum hari ni hari Jumaat? Apa hukum masa orang duduk baca khutbah Jumaat kita main PUBG? Dulu PUBG lah depa dah main game. Orang duk bagi khutbah, kita main game. Kita tak cakap, tapi kita main game ya. Apa hukum? Jadi benda tu kalau orang tanya kepada hakim, kalau dia nak cari dalil-dalil ke apa ulama-ulama terdahulu buat keluar, jenuh Zaman dulu tak ada handphone. Jadi dia nak kena pandai macam mana nak ijtihad, macam mana dia nak bawa hukum. Kata main game pun tak boleh ketika mana khatib membaca khutbah. Dia kena cari tu. Jadi benda tu nak jadi hakim, dia kena tahu benda-benda tu. Okey, seterusnya yang ke-9, syarat yang ke-9, ma'rifatu tarfi min lisanil Arab. Dia mengetahui bahasa Arab. Nak jadi hakim, dia kena tahu bahasa Arab, lughatan wa i'raban wa tafsrifan. Daripada segi bahasa dia, i'rab dia, tasrif dia. Yang ni hakim dia kena tahu. Dia tahu yang mana lafaz am, mana lafaz khusus. Dia tahu mana satu muqayyad, mana satu mutlak. Dia tahu mana satu ijmal dan sebagainya. Yang tu bagi hakim dia kena tahu. Ma'rifati tarfin min lisani Arab. Dia tahu sudut-sudut dalam bahasa Arab. Seterusnya ma'rifatu tafsir kitab min kitabillahi ta'ala. Dia mengetahui, yang ke-10, dia mengetahui tafsir kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui macam mana tafsir. Bila orang baca Quran, bila Quran dibacakan, dia tahu tafsir dia. Bukan sekadar makna dia tahu, tapi dia juga mengetahui tafsir. Liyu'raf bihi ahkamul ma'khuzah minhu. Untuk dia mengetahui hukum-hukum yang diambil daripada tafsir Al-Quran tadi. Wa yashartu an yakuna min kutubil ahadis, dan disyaratkan juga daripada kitab-kitab hadis
yang asal seperti mana As-Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, dan tidak disyaratkan menghafal keseluruhan Al-Quran dan tidak juga sebahagiannya. Bahkan memadai dengan dia mengetahui hukum-hukum daripada bab-bab dia. Dia tahu dia ni hukum apa, dalil dia macam mana, yang ni hukum dia, dalil dia macam ni macam mana dalil dia. Dia tahu, bukan dia kena hafal semua, tapi dia tahu kebanyakan hukum, kebanyakan Al-Quran dia hafal. Yang ke-11, an yakuna sami'an walau bisiyahin fi uzunih. Hendaklah orang yang nak jadi hakim tu, dia hendaklah mendengar walaupun kita tempik pada telinga dia. Fala yuwalli asam, tak boleh lantik orang pekak menjadi hakim, qadhi. La yasma' aslan, yang mana tak dengar pada asalnya. Fa innahu la yafruqu baina iqrar wa inkar, kerana dia tak dapat beza yang mana satu ikrar, mana satu ingkar. Ke-12, an yakuna basiran, hendaklah hakim yang nak dilantik itu basiran, orang yang boleh melihat. Fala yuwalli a'ma wa ma la yara al-ashbah wa la yu'raf suwar. Itu jangan lantik orang-orang buta, orang yang tak nampak, tak kenal orang, dan orang yang tak tahu gambar, orang tak boleh tengok gambar dan sebagainya. Li'annahu la yu'raf talib minal matlub, kerana dia tak tahu yang mana yang dituntut, yang mana yang menuntut, yang mana yang dituntut. Dan fa in kana yu'raf suwar idza qurbat minhu sahha, kalau dia tahu gambar apa semua tu, kalau dekat dengan dia, dianggap boleh dilantik. Wa kharajal bil a'ma, dan terkeluar maksud buta itu al-a'war, fa innahu yasahu tawliyatuhu. Kalaulah dia a'war ni maksudnya buta sebelah, hakim tu dilantik daripada orang yang di kalangan seorang tu buta sebelah, sah kita lantik dia. Wa kadzalika may yubsiru naharan faqat, begitu juga kalau orang tu dia nampak siang, malam dia buta, dia tak nampak, jadi sah mengikut al-Imam Al-Azra'i, an yakuna basiran. Fa in qila, kalau dikatakan faqad ikhtalafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melantik Ibnu Ummil Maktum di Madinah, iaitu ketika itu dia buta, Ibnu Ummi Maktum ni buta. Kata qala al-Malik bis-sihhati, kata Imam Malik dengan sah dia, wilayah a'ma, boleh dilantik orang buta. Aku menjawab, kata Asy-Syarbini dia menjawab, innama istakhlafahu fi imamihi as-salah dunal hukum, sesungguhnya dilantik dia ni pada solat, bukannya pada hukum. Lantik orang buta boleh lantik pada hukum, tapi lantik pada solat, bukan lantik pada apa kita katakan pada hukum. Syarat yang ke-14, yang ke-13, an yakuna katiban, orang yang nak dilantik menjadi hakim itu, dia hendaklah orang yang boleh menulis, dia reti menulis. Ala ahad wajhain ikhtaruhu al-Azra'i, atas dua pendapat yang telah dipilih oleh Imam Al-Azra'i wa Zarkashi, kerana lihtijab, kerana keperluan dia untuk menulis yang bukan selainnya. Lianna fihi amnan min tahrif, kerana dia selamat daripada penyelewengan al-qari, orang yang membaca. Alaihi wa asahu makama fi rawdah wa ghairiha. Ada pun pendapat yang lain, ada mishtirati kaunuhu katiban. Ada pendapat lain kata tak wajib pun, tak syarat pun nak tulis seorang hakim itu boleh reti menulis, kerana Nabi SAW kana ummiyan la yaqra wa la yaktub, kerana Nabi dia qadhi, tapi Nabi tak reti menulis, dia tak boleh menulis, dia tak boleh nak membaca, dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Lepas tu berkata wala yashtaritu fihi, maka tak disyaratkan padanya. Lepas tu ada kata-kata ma'rifati hisab, mengendaklah juga hakim ni kena mengetahui hukum ilmu matematik. Yang ni menjadi khilaf apa semua, ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak. Cuma yang cukup kita katakan daripada syarat yang ke-13 ni, an yakuna katiban. Yang ke-14, an yakuna yaqazan, hakim yang nak dilantik, qadhi yang nak dilantik yaqazan,
hendaklah dia tegas. Bihaisu la yu'ti ghaflah, iaitu dia tak datang, dia tidak datang kepada dia sifat lalai, sifat lemah apa semua. Wala yakhda' min gharrah, iaitu dan dia ni tidak boleh ditipu dan daripada orang yang nak memberi rasuah dan sebagainya. Hakim dia kena bersifat tegas. Kama iqtadahu kalamu Ibnul Qas wa sarah bihi Mawardi wa Ruyani wa ikhtaruhu al-Azra'i fil Wasi' wa Nisma wa yashtaritu fil mufti. Okey, seterusnya dia kata disyaratkan kepada mufti, orang yang nak lantik mufti, yang ni qadhi, satu mufti, at-tayaqqus wa quwwah dhab, dia ni tegas dan dia kuat, dia teliti. Quwwatul dhab ni maksudnya dia ni teliti. Qala, telah berkata, wal qadhi aula bishtirati zalika, qadhi lebih utama untuk mensyaratkan yang demikian itu. Wa illa la da'at huquqi, kalaulah qadhi lebih syarat dia lebih rendah daripada mufti, dia akan menyebabkan lebih rosak hak-hak orang. Macam mana? Kita ada mufti, kita ada qadhi. Apa beza dia? Mufti dia buat kelak hukum, qadhi dia buat kelak hukum. Hukum qadhi perlu dilaksanakan, lepas tu perlu diikuti. Bila qadhi buat kelak hukum tu dilaksanakan, orang kena ikut, turut. Mufti dia buat kelak hukum kan, sebagai satu pendapat dia diikuti oleh kerajaan. Kalau orang kata saya tak mau ikut pendapat mufti ni, saya nak ikut pendapat yang lain, boleh tangkap tak? Yang orang tu tak boleh tangkap. Qadhi boleh ditangkap lagi. Yang tu antara dia. Jadi kalau kita katakan mufti dah hukum dia ni kemas, nak lantik dia kemas, qadhi lagi kena ni, pasal qadhi ni dia kaitan dengan orang lain. Okey. Seterusnya hukmu, okey, dia ada 14 syarat. Yang mana 14 syarat tu saya ulang balik secara ringkas, iaitu Islam, baligh, akal, zukuriyah, adalah, ma'rifatul ahkam, ma'rifatul ahkam al-kitab wa sunnah, ma'rifatul ijma' wa ikhtilaf, ma'rifatul turuq ijtihad, ma'rifatul tarfin min lisanil arab, ma'rifatul tarfin min lisanil arab, ma'rifatul tafsir kitabillah ta'ala, an yakuna sami'an, an yakuna basiran, an yakuna katiban, an yakuna yaqazan. Okey, itu dia punya syarat-syarat kita katakan nak menjadi hakim. Seterusnya, hukmu tawliyati man la yuslah ma'a wujudi salih, hukum melantik orang yang tak layak, yang tak baik, yang tak layak, beserta dengan adanya orang yang lebih layak, orang yang lebih salih, orang yang lebih baik. Wa iza arafa al-imam ahliyati ahadun walahu wa illa yabhasu an halati kama ikhtabara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Muaz, iaitu apabila imam ataupun pemerintah dia mengetahui seorang yang dilantiknya, okey, maksud dia hakim ataupun pemerintah, dia perlu dia bila dia mengetahui seorang tu memang pandai, memang layak, dia perlu lantik. Wa illa, kalaulah dia tak tahu siapa yang pandai apa semua ni, dia tak tahu, negeri dia tak tahu siapa dia, bahasa an halihi, dia perlu kaji, dia perlu siasat hal seseorang yang dia rasa dia nak lantik tu. Kama ikhtabara Nabi sallallahu alaihi wasallam Muaz, iaitu seperti mana seperti mana Nabi SAW dia menguji Muaz. Apabila dia nak hantar Muaz ke Yaman, dia lantik dulu, dia uji dulu. Seterusnya, walau walla man la yaslah lil qada ma'a wujudi salih lahu wal ilmi bihalin asima al muwalli, kalaulah
pemerintah itu dia melantik orang yang tak baik, beserta dalam masa sama ada orang yang lebih baik daripada orang tadi, dan dia tahu hal keadaan itu. Bukan dia tak ada, dia tahu dia ni lebih layak, tapi dia lantik orang lain. Berdosalah orang yang melantik. Nah, dia tahu dah dia tu tak layak, dia lantik juga. Mungkin pakai rasuah ke apa ke. Jangan ingat kat dunia ni selesai tak, di akhirat dia dah kira. Okey, seterusnya wala yanfiz qada'uh, dan tak dikiralah dia punya, kalau hukum dia tu kita tak terpakai dengan qada'. Wa in asaba, walaupun hukum dia tu benar. Fa in ta'azzara fi syakhsin fi jami'i hazihi syurut as-sabiqah, kalaulah susah, kalaulah dia tak tak ada yang layak, ta'azzara, kalaulah tak ada orang yang layak nak jadi hakim pasal dia tak cukup dengan syarat yang 14 kita bacakan tadi, fa walla sultan lahu syaukatan fasiqan musliman, maka pemerintah tu dia boleh lantiklah orang fasik, orang Islam yang fasik, yang dia ikut mana, yang dia ikut hukum apa ya, wa muqallidan nafadat qada'u, dan perlu diikut dia punya hasil hukuman dia tu, li'alla tata'attal masalihin nas, kerana mungkin aku boleh menyebabkan kalau tak lantik juga, li'allah, supaya tidak tertangguh kemaslahatan orang lain. Kalau dah tak ada duk cari dia ni tak layak, dia ni tak layak, dia ni tak layak, semua pakai tak layak, pemerintah tu ijtihad dan lantiklah siapa-siapa di situ supaya kemaslahatan orang itu tidak tertangguh. Seterusnya wa ma'lum, dan diketahui annahu yashtaritu fi ahli ma'rifat min ahkam wal adil an yatawal qada min amir al baghi, iaitu yang diketahui sesungguhnya disyaratkan pada bukan ahlinya mengetahui cara-cara nak buat hukum. Kalaulah dia ni bahasa Arab dia tak berapa nak boleh i'rab dia, bahasa Arab dia tak boleh nak dia tasrif dia tak berapa pandai dalam tu, tapi sekurang-kurangnya dia tahu cara nak buat keluar hukum. Walil adil an yatawalli qada min amiril baghi, dan orang yang adil, orang yang baik, dia hendaklah menerima jawatan qadi daripada pemerintah yang zalim. Kalaulah pemerintah tu yang zalim, dia tahu pemerintah ni zalim, orang dia lantik dia orang yang baik apa semua, orang yang baik dia perlu menerima. Dia tak boleh kata pemerintah tu zalim tak mau buat kerja dengan dia tu lah, buat apa ikut dia, buat apa. Kita orang yang adil, orang yang baik, dia perlu mengikut. Okey, faqat su'ilat Aisyah, yang tu tak tidak termasuk dalam ni. Seterusnya yang terakhir, zawalil qadi, iaitu memecat keahlian qadi, hilang kelayakan qadi dan memecatnya. Lau zalat ahliyatil qadi, kalaulah hilang keahlian menjadi qadi, daripada 14 syarat tu hilang salah satu syarat dia, sama ada dia junun, dia ni gila, irma, dia tertekan, in azala, hendaklah dipecatnya, in azal, walau adat lam ta'ud wilayatih, walaupun kalau dia okey dah, dia tak masuk balik tempat dia. Walahu azlum bin nafsih kal wakil, dan juga dia perlu turun sendiri seperti mana wakilnya. Wakil dia pun perlu turun juga. Walil imam azlihi bi khalal, iaitu kepada pemerintah hendaklah memecatnya, yang memecat qadi tadi. Okey, wa afdal minhu wa bi maslihati taskin wa fitnah, dan lebih baik padanya untuk kemaslahatan, seperti mana nak bagi tenangnya selamat daripada fitnah. Seterusnya kita lihat sikit, wala yan'azil qadi wa walin bi'inzalil imam, tidaklah terpecatnya qadi, okey, dan dia punya wakil apa semua ni dengan terpecatnya pemerintah. Qadi tak terpecat. Contoh kita katakan kita dah hakim,
lepas tu tukar Perdana Menteri ke, tukar Menteri ke apa semua, jawatan itu tetap kekal. Okey. Seterusnya, wala qabulul qaulin mutawallin ghairi mahallin wilayah wala ma'zulun hukimat biha kaza apa semua, iaitu dekat sini tidak diterima kata-kata orang yang dilantik pada bukan pada tempatnya, bukan pada kawasannya. Macam mana? Kalaulah dia tu qadi palih, dia tak boleh nak pergi buat hukum di Kedah, di Perak dan sebagainya, bukan kawasan dia. Wala ma'zulun hukimat bikaza, dan juga qadi yang telah dipecat, kalau dia buat hukum pun dia tak boleh kita terima kata-kata dia. Okey. Seterusnya, wala syahadah kullu minhuma, dan dia tidak boleh jadi saksi dengan hukum dia apa semua, illa syahida bi hukmin hakim, melainkan telah disaksikan dengan hukum hakim yang lain, walau ya'lam, kalau walam ya'lam, dan tidak mengetahui qadi yang baru itu adalah hukum dia. Seterusnya, walau idda'a ala mutawallin jawran fi hukmihi, kalaulah didakwa orang yang dilantik itu telah melakukan zalim pada hukum dia, lam yasma bizalika, maka tak didengar kata-kata dia. Qadi buat keluar hukum tu orang kata hukum yang dikeluarkan oleh qadi ni zalim, tak diterima kata-kata hukum orang ramai, illa bibayinah, melainkan ada bukti. Fa inna da'a alaihi bi syai'in la yata'allaq bi hukmi, kalaulah didakwa ke atasnya dengan sesuatu tidak berkaitan dengan hukumnya, atau berkaitan dengan orang yang dipecat dengan sesuatu selain mereka nya, wa tusbit tauliyatil qadi. Okey, sampai kat situ. Dalam buku ni dia tak letakkan tanda koma, kan? Jadi sepatutnya dia ada tanda potong-potong sebagai koma tu. Saya baca sikit. Fa in da'a alaihi bi syai'in la yata'allaqa bi hukmi, kalaulah dia mendakwa ke atasnya yang tidak berkaitan dengan hukum dia, tidak diterima. Au ala ma'zulin, ataupun ke atas orang yang dipecat, bi syai'in fa ghairihima, dan sesuatu seperti mana yang lain. Maksudnya kata-kata mereka yang dipecat ke apa ke semua ke tidak diterima. Wa tusbitu tauliyatil qadi bi syahadaini, disabitkan nak melantik qadi itu dengan dua orang saksi, yakhrajani ma'ahu ila mahal, yang mana dua orang itu keluar bersamanya ke satu tempat yang dilantik. Maksud dia, kita kata kat sini, nak sabitkan pelantikan qadi ini mesti dengan ada dua orang yang saksi. Kalau dia kata saya dilantik menjadi qadi, zaman dulu kita katakan tak menggunakan cara tulisan, melantik jadi qadi, warnanya siapa saksi hang, sekurang-kurangnya ada dua orang yang menjadi saksi kepada dia. Okey. Wa yasunnu, dan disunatkan an yaktuba mauliyatilahu kitaban bitauliyah, disunatkan bila lantik itu ada surat yang melantiknya, kitaban bitauliyah, dengan cara apa, dengan cara penulisan. Lepas tu bila orang tu lantik, wa an yabhas qadi an halatil ulama il mahal, apabila dah dilantik, qadi itu hendaklah mencari ulama-ulama setempat, yang mana ulama-ulama setempat tu adil sebelum dia masuk kawasan tu. Maksud dia pergi cari dulu, dia pergi siasat dulu macam mana penduduk sini apa semua, dia pergi duduk situ dulu. Wa an qabla dukhul wa an yadkhul, yang ni sunatlah, wa an yadkhul fi yaumil isnain fa khamis fa sabt, dia masuk situ pada hari Isnin, Khamis ataupun Sabtu, dia pergi masuk tempat dia tu. Wallahu alam. Dalam kita tekankan dari sini, dia kata masuk sama ada hari Isnin, hari Khamis, hari Sabtu. Ini menurut apa yang telah dituliskan di dalam kitab Iqna', iaitu qadi itu apabila dia nak masuk ke tempat dia, disunatkan baginya dia masuk hari Isnin. Kalau dia tak boleh masuk hari Isnin, dia masuk hari Khamis. Kalau dia tak boleh masuk hari Khamis, dia masuk pada hari Sabtu. Dan benda ini yang dikatakan di sini tidak penting di dalam peperiksaan. Benda tu tak penting. Yang pentingnya ialah ini, yang sini, walau zalat ini sampai sini,
Lepas tu wala yanzilu qadin wa waliyin bi inzalil imam. Seterusnya walau idda'a ala mutawallin jawran fi hukmihi lam yasma' bizalika illa al-bayyinah. Sampai sini. Dan seterusnya wa yasunnun an yaktuba mawalihi kitaban bitawliyah. Sunat nak lantik dia dengan dengan ada cara surat bertulis. Dan seterusnya lagi wa tusbitu tawliyatul qadhi bi syahadaini, dan disabitkan nak lantik qadhi itu dengan ada 2 orang saksi. Itu yang pentingnya. Rasa cukup dulu untuk kali ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk slot stamp ini pada 4 hari bulan 6 nanti insya-Allah, dan kita akan sambung dalam tajuk yang seterusnya dalam bab tajuk ini. Kita akan habiskan dalam tajuk ini pada 4 hari bulan nanti insya-Allah. Dan akhir sekali sebagai pesanan saya, hashtag duduk di rumah, hapuskan COVID-19, terima kasih frontliner, hashtag perlis mengaji, hashtag selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.